Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini dan percubaan kita untuk mengukir senyuman di wajah-wajah para penonton kita dengan pengisian yang menarik untuk memberikan inspirasi seperti puteri catur kita dan juga skuad Harimau Kudung kita. Jadi bercerita tentang senyuman di muka, kita menjemput Pertubuhan Ar-Rashid untuk bercerita tentang senyuman manis dengan infak Telaga Kemboja. Kita bersama dengan Ustaz Zul Ramli kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas? Alhamdulillah semuanya masih sedang menerapkan SOP di studio dan juga di luar studio. Diharap Ustaz pun sama. Jadi boleh tak Ustaz... Para penonton yang bersama dengan kita ya. Subuh tadi bila kita nyatakan ikrar yang kita nak ibadah dan minta tolong pada Allah, kita akan gunakan perkataan kami. Kepada engkau, ya Allah, kami mengabdikan diri ataupun kami beribadah. Dan kepada engkau, ya Allah, kami memohon pertolongan. Nas, ulama' sebut bahawa kami itu, nak ceritanya, kita ni, perasaan kita ni, hidup bukan hanya seorang. Tetapi mesti dengan orang ramai. Dan sebab itulah bila kita kata berikan senyuman ini, memang tepat sangat. Dan infak itu, kalau kita baca, kita buka je Quran, selepas alif lam mim ayat pertama, yang kedua cerita tentang zalikal kitab, ayat ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga lagi Allah dah sebutkan bahawa dan mereka-mereka, maknanya yang dapat petunjuk, orang bertakwa, dan tujuan Quran adalah memberi infak ataupun nafkah. Jadi inilah yang kita harapkan sangat. Kita baca ayat ini, kita beramal setiap hari, kita solat setiap hari, bersama dengan solat mesti ada roh untuk infak. Dan di sanalah sebenarnya mengukir senyuman. Sebab pasti akan ada orang yang tersenyum bila kita beri infak pada mereka. Dan sebenarnya satu benda yang kita terlupa, hari akhirat, hari yang Allah sebut yauman abusan qamtarira, hari yang muka manusia masam mencuka. Tetapi orang yang menginfak di atas muka bumi, Allah berikan senyuman sebab pahala mereka itu sangat besar. Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih di atas pesanan Ustaz di pagi hari ini. Boleh tak Ustaz ceritakan sikit tentang kempen itu sendiri, kutipan dana infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rashid? Baik, sekali lagi terima kasih penonton yang saya hormati ya. Cuba bayang, manusia Allah jadikan asbab hidup adalah air. Air itulah satu benda yang bahkan dijadikan benda hidup itu dengan air, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di Malaysia mungkin tak rasalah sebab buka je pipe ada ya. Mungkin sekali-sekala kadang-kadang putus air itu pun dah kita rasa macam Allah susahnya. Tapi cuba bayang saudara-saudara kita yang berada di Kemboja. Maka kerana itulah Pertubuhan Ar-Rashid ni, Nas dan juga penonton ya, mereka dah pergi dan lihat keperitan dan kepedihan itu. Dinginnya air saat kita minum ataupun berwuduk, mereka tak dapat merasainya. Dan sebab itulah Pertubuhan Ar-Rashid ini memang kita gerakkan, dan kita telah lama bergerak, dan kita gerakkan infak Telaga Kemboja. Dan melalui kempen ini kita akan pergi terus kepada kumpulan sasar, kampung-kampung yang memang di pedalaman. Dan setiap satu tenaga yang kita infakkan tersebut, cuba bayang, bukan hanya untuk satu rumah macam kita lah, satu tangki kan, tetapi 100 rumah sekeliling tu akan setiap hari mendapat manfaat daripada setiap infak daripada kita. Inilah yang kita cuba nak sampaikan, sebab mungkin kita tak tahu sebelum ini tentang kesusahan dan kesakitan itu, dan kita nak sampaikan, dan kita sama-sama sampaikan insya-Allah. Kita mengambil sambil lewa rakyat Malaysia ya, air yang bersih, dan di Kemboja pastinya bekalan air yang bersih memberikan senyuman yang manis di wajah-wajah mereka. Jadi di sini boleh tak Ustaz terangkan bagaimana kita dapat membalas jasa ahli keluarga kita, terutamanya untuk ibu bapa yang telah pun tidak bersama kita, bagaimana amal jariah ataupun infak dapat mengukir senyuman di wajah mereka walaupun mereka sudah tiada lagi. Allahu Akbar. Ini bila kat sini lebih dalam daripada telaga tu, Nas. Kalau telaga tu kita boleh capai dan airnya kita keluarkan. Tetapi ada satu lagi cara yang kita boleh berhubung dengan orang yang kita sayang. Ibu yang pernah kita duduk dalam rahimnya satu masa. Ibu yang pernah menangis kerana terlalu gembira dengan kelahiran kita. Ibu yang pernah tumpah darah bersimbah saat nak lahirkan kita. Takkanlah kita tak terfikir,
apa yang boleh kita buat setelah mereka pergi. Kita tak boleh nak buat apa, dan insya-Allah ya, bila kita berinfak dan kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikanlah pahala infak ini, setiap penggunaan orang terhadap telaga tersebut adalah merupakan ganjaran, ya Allah, pahala yang berlimpah untuk mak, untuk ayah dan orang-orang yang kita sayang, yang mereka dah tak ada peluang lagi untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Jadi teruskan Ustaz dengan mewar-warkan bagaimana cara untuk penonton-penonton di luar sana berminat untuk berinfak kepada kempen infak. Secara ringkas Ustaz. Nas, okey, semua yang saya kasihi di depan tu tertera kan, tuan-tuan boleh screenshot, tangkap gambar orang kata, boleh pergi ke www.infaktelagaarrashid.com, dan di situ juga ada talian untuk dihubungi 011 16152885. Boleh insya-Allah kalau kita pergi kat situ kita akan dapat, dan insya-Allah apa setiap sen yang kita infakkan tersebut, maka ianya akan menjadi sesuatu yang saya sebutkan tadi kan Nas, akan dapat dimanfaatkan oleh bukan seorang tetapi ribuan orang, bukan hari ini tetapi sepanjang penggunaan. Membesarlah mereka dengan infak dengan izin Allah buat kita, dan ya Allah, jadikanlah ya Allah setiap yang memberi infak itu lipat gandakan hartanya, sebab malaikat di pintu rumah Nas ya setiap pagi mendoakan kita. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih di atas penjelasan Ustaz, dan semoga anda tenaga kerja di Pertubuhan Ar-Rashid akan terus menerima barakah di atas usaha yang menerima. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan kepada anda di luar sana, panjangkanlah infak anda untuk simpanan di atas sana. Jadi untuk anda semua yang masih sedang menonton, kita akan bersama dengan Fariha untuk melihat apa yang sedang tular di media sosial hujung minggu lepas. Silakan Fariha. Baik.